Pertama kita keluar main di MSS Sarawak, bawah 15, kita jadi Johan Haji. Kita jadi Johan dan pertama kali juga mewakili Sarawak pergi main di KL. Saya ingat lagi masa tu MSS Milo di Sekolah Menengah Sains Selangor. Masa tu kan budak-budak saya tengok Sains Selangor punya tim ni, dia pelik. Kenapa JC setiap pemain lain-lain. Masa tu Sains Selangor pakai kategori keluar kan. Tentang Dugro. Kan saya under 19 ni bukanlah saya kata saya nak pro sangat budak sekolah sukan ni, tapi budak sekolah sukan ni dengan training mereka pagi petang, buat gym, pemakanan mereka dan sebagainya, memang kebanyakan under 19 ni budak sekolah sukan lah. Sepatutnya lah. Core players daripada bukan sepatutnya, memang dia pun. Dan saya rasa kalau cerita under 19 ni player yang paling legend sekali Sahor lah. Studio digital kan, bahagian Jemaah Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang untuk episod yang kedua podcast Pod Rugby pada petang ini. Kita bertuah kerana pada kali ini kita dapat tetamu yang ikonik dalam rugby tanah air, dan kita pun bertuah juga dapat merakamkan podcast ini di bilik digital Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya, ihsan daripada Jemaah Nazir KPM. Jadi bersama kita pada hari ini ialah Encik Naharuddin Osman, lebih dikenali sebagai Cikgu Naha. Beliau adalah susuk yang amat terkenal di kalangan cikgu-cikgu rugby di Malaysia. Jadi Cikgu Naha ni boleh dikatakan telah terlibat dalam arena rugby sejak beliau di bangku sekolah di sebuah sekolah asrama penuh, iaitu sekolah Tuanku Abdul Rahman atau Star Ipoh, dan kemudian beliau juga telah sambung belajar di UKM. Ya, UKM Bangi Bandits. Bermain dengan Bandits. Antara seteru Sedang Angel. Okey. Nanti dia boleh cerita lebih lanjut pengalaman dia semasa main di Bangi. Kemudian beliau telah ditugaskan di Sarawak dan sebagainya. Nanti kita minta beliau ceritakanlah. Jadi saya kurang bercakap sebab dia orang kata saya ni banyak cakap. Dia orang selalu kasih saya limit untuk bercakap. Okey, anyway, bersama kita ialah Cikgu Naha yang telah sudi menerima jemputan kami sebagai tetamu pertama dalam podcast Pod Rugby. Okey, selamat datang Cikgu Naha. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Naha, boleh tak cerita sedikit tentang penglibatan Cikgu Naha dalam rugby sejak sekolah lagi lah, dan baik, seterusnya ke peringkat universiti dan seterusnya. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi yang pertama sekali terima kasihlah kepada Haji Jamal, Iran yang bersama-sama kita ni, serta juga sahabat saya Mak Rock yang hadir ke studio digital Jemaah Nazir. Jadi ini sebenarnya adalah satu program kerjasama lah antara Jemaah Nazir dengan Salbro Sports. Memandangkan saya melihat di Jemaah Nazir ni ada studio yang mungkin Salbro Sports boleh dapat beberapa maklumat lah, terutamanya dari pegawai-pegawai yang mengendalikan studio ni. Dan kami juga di Jemaah Nazir mungkin memerlukan idea-idea bagaimanakah podcast ini akan dapat memberikan impak kepada penerbit dan sebagainya. Jadi akan berlakulah
orang kata apa, discussion lah nanti antara pihak saya Jemaah Nazir dan juga pihak Salbros Sports yang saya nampaknya akan memberi kebaikan kepada dua-dua pasukan. Jadi bila Haji Jamal minta cerita tentang latar belakang ni, saya bukanlah pemain yang hebat lah. Biasa-biasa saja. Okey, mula main rugby masa masuk ke SBP lah, Star Ipoh. Tak wakil pun negeri Perak. Adalah wakil daerah, masa tu dikenali sebagai Kinta Utara. Okey, selepas habis persekolahan masuk ke UKM, mewakili Bangi Bandits, adalah main di beberapa intervarsity. Dan pada masa yang sama juga kalau cuti semester tu Haji, mewakili Perlis. Masa tu Perlis ni terkenal dengan pasukan Border Boys. Kan, Border Boys budak sempadan sebab selalu cop pasport pergi ke Hat Nyai dengan Satun. Jadi Police Border Boys ni lebih banyak main di Thailand daripada di Malaysia. Kalau Hat Nyai 7 tu keistimewaan dia pegawai lagi banyak pada pemain. Jadi itu istimewanya. Kita juga ada pergi ke Penang Ten dan sebagainya, mewakili juga Piala Agong Negeri Perlis. Tapi orang katakan lebih banyak kena try lah daripada dapat try. Jadi itulah pengalaman saya. Dan kemudian apabila saya dipostingkan ke Sarawak. Di mana tu? Ni special sikit lah, sebuah sekolah yang kita katakan pendalaman 3 lah. Pendalaman 3 ni memang tak ada lagi dah pendalaman selepas itu. Maksimum tu. Maksimum dah. Jadi yalah, kita buat pasukan rugby dengan pelajar di sana. Dan kali pertama kita keluar main di MSS Sarawak, bawah 15, kita jadi Johan Haji. Kita jadi Johan. Dan pertama kali juga mewakili Sarawak pergi main di KL. Saya ingat lagi masa tu MSS Milo di Sekolah Menengah Sains Selangor. Okey. Masa tu kan budak-budak saya tengok Sains Selangor punya tim ni, dia pelik kenapa jersey setiap pemain lain-lain. Masa tu Sains Selangor pakai Canterbury Ugly. Okey. Memang cikgu aja beli memang saja. Tahun tu. Dan kita memang lawan lah dengan Sains Selangor di pusingan suku akhir. Itu taktik raja nak confusekan opponent. Jadi of course lah saya berbangga lah kerana boleh sampai suku akhir. Dan kita kalah dengan Sains Selangor pun saya rasa tak teruk, mungkin 2 try berbalas 1. Jadi itulah pengalaman yang cukup baik lah sebagai coach. Dan kemudian daripada Sarawak saya posting ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. Pada masa tu SSBJ ni belum ada pasukan rugby lagi, belum ada sukan rugby. Jadi saya ingat lagi kita buat satu proposal lah. Dan masa tu kalau Haji ingat, arwah Mak Nur Tan, Sekretari MRU. Jadi beliau lah yang dengan Cikgu Raja lah yang membawa proposal tu ke KPM. Dan akhirnya penubuhan pasukan rugby di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan saya bersama dengan Cik Wan Ibrahim lah. Daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil diberi peluang untuk menjadi coach Under 19 Malaysia. Saya ingat lagi ada 6 kejohanan Under 19 yang saya bawa. Antara yang menjadi buddy pada ketika itu arwah Cikgu Azmi Perlis. Dan Cikgu Wan Ibrahim, ada juga Cikgu Man Pisang lah daripada Kedah. Dan pencapaian terbaik Under 19 Malaysia pada ketika itu adalah nombor 4 di Taiwan. Dan kalau kita dapat third Asia, kita akan pergi ke Under 19 World Cup. Jadi pada ketika tu memang di SSBJ, SSBP ni target saya memang nak dapat tempat ketiga lah, nak bawa Malaysia ke World Cup. Tapi yalah, pada ketika tu support system tak ada, game kita nak dapat exposure pun kurang, jadi kita tak berjaya lah. Yang terbaiknya nombor 4. Dan saya ingat selepas di Bukit Jalil tu saya dah slow down dah banyak lah sebagai coach. Tapi itulah Haji Jamal ni bagi peluang lagi untuk bersama dengan NRDP. Jadi di NRDP ni macam Nazir juga. Nazir rugby. Memang. Kan, jadi saya ingat lagi pergi ke Korea dan sebagainya, kita check lah dengan pengurusan, dengan tim apa yang dia buat, peralatan yang dia ada dan sebagainya. Dan dia memang sistematik lah, kita ada checklist dan sebagainya kita buat. Dan kita ingat lagi
pergi Bangkok aja ya. Banyak tim yang kita bawa kan. 6 tim. 6 tim kita bawa pergi main di Bangkok Patana tu ataupun Bangkok Tens. Bangkok International Sevens. Bangkok International Sevens. Dan kita duduk di Asia Hotel ketika tu. Ramailah orang marah kita sebab pagi-pagi ada assembly. Masa tu Cikgu Naha pengetua. Jadi sifat pengetua tu masih ada. Dia masa tournament pun ada assembly pagi tiap hari. Tapi saya rasa benda-benda tu memang perlulah sebab kita ada 6 tim. Jadi kita tak naklah tim kita ni berterabur pergi ke sana ke sini kan. Jadi kita especially berada di Bangkok. Berada di Bangkok tu. Jadi kita buat assembly, kita bagi maklumat dan sebagainya. Kita juga buat live coach juga pada ketika itu. Kita panggil pemain-pemain, kita tanya dia apakah dia punya pathway dia dan sebagainya. Dan saya nampak pada ketika itu program NRDP ni is not about cari talent je, tapi kita juga memberikan pathway yang baik kepada talent-talent tersebut. Jadi itu yang kita akan bincang selepas ni tentang rugby ekosistem dan rugby education. Yang penting dalam pembentukan watak ataupun sasiah pemain-pemain rugby Malaysia ni untuk pergi ke depan. Seperti All Black lah. All Black, they believe in a better person will make a better player. Better people will create a better All Black. Yes. Jadi Cikgu Naha ni memang dia punya didikan ataupun dia punya template dia ikut All Black New Zealand. Dia sebenarnya kalau cerita Cikgu Naha ni selepas sekolah dia bercita-cita nak pergi belajar bahasa Inggeris di New Zealand. Sebab nak tengok rugby di New Zealand bukan nak belajar. Bukan nak belajar sangatlah, tapi tak ada duit tu nak gunakan belajar TESOL tu di New Zealand tu untuk tengok rugby sebenarnya. Tapi tak berjaya lah. Niat tak baik. Dia tak baik. Jadi last dia terhumban di UKM Bangi ambil bahasa Inggeris juga. TESOL juga. Cikgu Naha ni lah cikgu bahasa Inggeris bukannya PJ. So itulah cerita, salah satu cerita di latar belakang Cikgu Naha yang ramai orang tak tahu. Saya tahu sebab kami biasa pergi bersamalah. Bila kita buat program NRDP, Cikgu Naha ni macam dia kata tadi, gelaran Nazir Rugby saya yang bagi kat dia. Sebab tugas dia ialah untuk memantau program-program NRDP. Jadi antaranya dia pergi ke New Zealand. Semasa NRDP hantar pemain dan coach pergi New Zealand Rugby Academy, latihan di International Rugby Academy New Zealand, IRANZ, dan pergi ke Korea tournament under 20, pergi ke London Guildford 7 dan beberapa tournament lain. Haji memang ingat tu semua tu. Saya pun dah lupa kata dia dah pergi UK dengan Haji tu. Nak pergi lagi tu. Jadi dia pergi ke UK, dia nak every time kita pergi dia akan monitor tengok budak-budak ni dan juga coach. Bukan saja dia jadi nazir kepada program, coach pun sama. Jadi coach pun tak boleh lari. Di Bangkok pun bila dia buat assembly malam ada briefing dengan coaches, dengan the last day tu sebelum budak-budak kita lepas untuk shopping, kita ada macam career guidance. Hasil pada tu ada budak-budak yang sambung belajar yang sebelum tu tak nak belajar. Betul. Dan budak antara salah seorang budak tu saya ingat masuk politeknik dah graduate dengan 3.8 punya CGPA. Haji ingat lagi tak ada seorang budak perempuan tu yang bila kita tanya dia selain pada main rugby apa you punya career path, dia kata nak jaga kuda. Budak Terengganu. Kan itu pemikiran budak kita pada ketika itu. Dia tak ada langsung melihat pada masa depan dia. Dia jaga saya ingat dia jaga 7 ekor kuda. Jadi itu yang kita bantulah. Bukanlah kita kata jaga kuda tu tak bagus kan, tapi at least ada qualification lah kan dalam main rugby ni. Itu fall down into kita apa yang kita namakan sebagai rugby education yang kita nak bukan mana education tu belajar saja, ada benda-benda lain, aspek lain yang Cikgu Naha akan terangkan yang sebagai seorang cikgu dan pengetua. Cikgu Naha ni look into more into the ecosystem sebagai pengurusan, sokongan dan rugby education, nilai-nilai dan sebagainya. Okey. Jadi Cikgu Naha dah cerita sedikit latar belakang dia. Saya pun separuh tu tak tahu. First try dia sebagai seorang coach, dia sekolah di Sarawak, menang Sarawak. Saya nak tanya dia, either sekolah dia bagus atau dia punya coaching method tu bagus ataupun sekolah Sarawak teruk? Tidak juga. Bagus tim-tim daripada Sarawak tu, ada daripada Kuching. Dah ada dah masa tu. Ada Showa College semua Patigi, Abdillah dan sebagainya.
Tapi kelebihan kami di SMK Belaga ketika tu adalah budak-budaknya yang hidup dalam rugged environment. Yes. Jadi they are very tough dan sebagainya. Jadi Dia tak lembut lah. Jadi yalah, ada Haji bayangkan, ni cerita menarik Kak Haji. Sebenarnya kita tak ada duit nak pergi main di KL tu. Sebab masa tu JPN Sarawak kata yang lain dia boleh bagi tiket terbang, sekolah cari sendiri. Yang paling mahal lah tu. Mahal lah, nak datang daripada Belaga tu pun naik boat express sampai ke Sibu pun RM50 lah seorang. Naik express boat. Naik bukan express kereta, boat. Bukan naik bas. 6 jam naik express boat baru sampai Sibu. Basah tu tak kira lah. Naik express boat. Okey. Jadi kami memang dah sampai satu tahap tu dah memang give up lah. Memang kata mana nak cari duit kan. Tapi akhirnya kita dapati bahawa dalam tim kita tu ada 3 orang budak Penan. Okey. Dalam tim tu ada budak Penan, dan budak Penan ni mereka adalah automatik anak angkat kepada arwah Taib Mahmud. Taib Mahmud ke Mahmud Taib? Taib Mahmud. Yang baru meninggal baru-baru ni. Dan masa tu dia Taib Mahmud Ketua Menteri. Ketua Menteri masa tu, dan kita hubungi pejabat Ketua Menteri menyatakan bahawa kita tim sekolah Belaga ni ada 3 Penan nak pergi lawan di KL, dan tiket kita disponsor oleh pejabat Ketua Menteri pada ketika itu. This is a very interesting story lah, yang ramai orang tak tahu lah. Betul lah. Kan. Ini kira X-File Cikgu Naha. Macam mana boleh bawa budak daripada Belaga pergi ke Milo Under 15. Dan it's a good experience lah bila di KL tu kan. Ada budak-budak kami tak pernah naik bas. Masa tu bas mini. Bukannya naik kapal terbang, naik bas je. Kapal terbang tu jangan cerita lah. Ramai yang first time naik kapal terbang. Dia orang Sarawak tak panggil kapal terbang. Naik belon lah. Belon Sebab di tempat kami tu hanyalah gunakan kenderaan air lah. Tak ada buaya? Jumpa buaya? Di tempat tu tak ada buaya, sebab buaya ni dia kawasan-kawasan penalaman sikit. Nasib baiklah saya survive je lah. Okay. Tu cerita menarik lah. Jadi kita kena buat buku kat Haji kita ni. Banyak cerita kita ni. Betul. Jadi ini benda-benda cerita seperti ini yang saya sendiri yang dah kawan lama dengan Cikgu Naha ni pun tak tahu. Bila dia cerita ni, ada cerita-cerita yang menarik yang kita rasa dalam melalui podcast ni kita harap umum akan dapat tahu. Okey. Jadi balik cerita Cikgu Naha. Okey. Selepas di Bukit Jalil, Cikgu Naha pindah ke SSTMI. Okey, di sana pun meneruskan kata orang tu. Kita tutup lah program di Bukit Jalil tu sebab yang pertamanya tak ada kemudahan padang semua kan. Dan Bukit Jalil ketika itu dia lebih nak entertain sports yang ada prospek medal lah. Lebih glamour. Lebih glamour. Jadi kita melihat ketika tu kebetulan Pak Wan pun jadi pengetua di Bandar Penawar. Jadi kita bergerak ke sana lah, bawa pasukan kita. Sanggup tinggalkan Bandaraya Kuala Lumpur pergi ke Pekan Bandar Penawar. Yang paling terkesan sekali pada ketika tu anak-anak saya lah. Daripada KL kan, shopping mall sebagainya. lah shopping kat kedai runcit je. Tu. Bandar Penawar masa tu bukan macam sekarang lah. Kalau pergi jogging kat tepi jalan tu monyet meminta jalan lah. Monyet pun minta jalan. Monyet tak apa, jangan nampak ular sawa ke kan. Okey. Jadi di SSTMI ramailah budak-budak ni sebab oleh kerana isolation of the school tu, tumpuan budak dekat sukan ni lah. Kat sukan. Dan almost kita katakan setiap bulan 2 kali tu memang keluar lah untuk tournament dan sebagainya. Jadi cari sebab nak keluar lah tu. Bukan kerana program rugby tu, tapi kerana nak keluar daripada Bandar Penawar nak pergi ni lah. Dan baguslah budak-budak akan training betul-betul lah pada ketika tu. Sebab kalau keluar tu memang kita kena nak menang kan. Untuk kalau menang tu then boleh keluar lagi sekali. So dengan pengetua dia Pak Wan, dia pun berusaha untuk support dia. Mana support system within the school tu daripada pengetua tu ada lah. Daripada luar tu yang tak ada kan masa tu. Daripada luar tu kurang lah. Maksudnya nak dapatkan international exposure dan sebagainya tu memang tak ada lah. Jadi dalam keadaan masa tu memang tak ada support system daripada persatuan negeri atau persatuan kebangsaan ataupun pada kerajaan. Sebab benda-benda ni masa zaman tu memang tak ada lagi lah that support system. Kita memang macam survive sendiri je lah. Macam mana kita nak survive kan. Rugby player lah. Rugby player memang itulah, dihidup sendiri. Tapi benda berjalan. Okey. Itu ada antaranya. Pada masa yang sama, Cikgu Naha
telah dilantik sebagai Ketua Jurulatih Pasukan bawah 19 tahun kebangsaan. Ya. Boleh Cikgu Naha cerita sikit pengalaman masa menghandle berapa tahun tu? Okey, ada 6 tahun ni. Jadi saya ingat lagi yang pertamanya main di Hong Kong. Kan walaupun kita ni sebuah kekurangan lah, Hong Kong pada masa tu sejuk, tapi bayangkan pergi tu tak ada track top tu tak ada. Jacket tu tak ada. Kan yang adanya t-shirt je. Jadi macam pasukan Caca Marbar lah. Masing-masing pakai jaket masing-masing dan sebagainya, tapi alhamdulillah lah pencapaiannya not bad lah. Macam tim Kazakhstan dan sebagainya tu kita masih boleh mengalahkan. Cuma pada ketika tu yang memang kita tak boleh lawan lah, Japan, Korea dengan Chinese Taipei. Even Hong Kong pada ketika tu kalau kita kalah pun memang kalah sikit sajalah. Dan I think Hong Kong kemudian main di KL. Kemudian kita pergi main di Lahore, Pakistan. Ada juga main di Brunei, ada juga main di Kaohsiung, Taiwan. Itu yang di Kaohsiung tu dapat nombor 4 lah. Okey, dan under 19 ni dia sebenarnya saya percayalah pada ketika itu kalau kita boleh dapat support system yang lebih sikit lah daripada MRU ke ataupun daripada mana-mana pihak lah. Sebab macam kami sendiri pun dari segi coaching ni memang setakat itu je. Sebab kita tak ada nak further lagi kata nak pergi Irans datang masa tu tak ada cerita langsung lah. Okey, kalau coaches sekarang lah nak tahu ini Pak Lan mungkin tahulah sebab saya memang apa saja buku yang saya boleh dapat pada ketika tu saya akan photostat dan saya akan baca untuk dapatkan pengetahuan tu. Dan saya ingat lagi pada ketika tu bila kita pergi under 19 ni dapatlah kita berhubung dengan contohnya coach daripada Jepun, daripada Hong Kong untuk dapatkan sedikit lah apa dia orang punya coaching tips dan sebagainya. Jadi itulah usaha kita untuk kita meningkatkan, tapi apakan daya lah memang tak sampai level lah. Masa Cikgu Naha jadi coach under 19 ni tak ada support system daripada Kesatuan Rakyat Malaysia atau mana-mana pihak untuk upskill the coaches. Maknanya pada masa tu siapa nak jadi coach dengan sekadar apa yang dia ada jadi coach. Jadi susah nak dapat pencapaian yang lebih baik daripada apa yang ada lah. Even Haji nak dapat exposure game pada ketika tu kalau dengan tim-tim sekolah ataupun tim-tim negeri ni memang of course lah 19 kita tu lebih lah. Even bila kita cuba dengan tim universiti pun lebih pada ketika tu kita boleh beat tim universiti. Jadi nak mendapatkan satu sparring partner yang kita katakan sama level tu pun susah. Nak lawan dengan senior kita takut pula budak kita injured. Fizikal dia yang berbeza tu. Jadi bila pergi main tu itulah sebenarnya game yang betul-betul budak kita merasai dia punya baru nak rasa yang betul-betul seimbang. Jadi pada ketika itulah baru nampak kelemahan-kelemahan. Maknanya nak develop team dalam tournament tu sendiri. Which is not the right not the right thing to do lah. Mungkin game yang pertama dah kalah pun. Game kedua baru boleh nak betulkan perkara-perkara yang jadi maknanya erti kata lain pendedahan peringkat tinggi itu tak dapat dijalankan sebelum kejohanan sasaran tu. Yang saya rasa kita nanti kena itu crucial point lah. Kenapa tak boleh nak lepas ke tempat ketiga Asia. Itu sebabnya bila Cikgu Naha terlibat dalam program NRP tahun 2017 sampai 2019, itu di antara benda yang kita masukkan atau NRP Cikgu Naha ni masukkan supaya salah satu dalam program persediaan pasukan tu mesti ada pendedahan peringkat antarabangsa. So that bila pergi ke kejohanan sasaran tu budak-budak daripada first game dah ada ready. Kita dah boleh lihat dah apa kelemahan yang kita kena betulkan sebelum pergi ke tournament tu. Under 19 ni ada satu cerita menarik juga lah baru-baru ni keluar kan. Tentang Dugro. Kan saya under 19 ni bukanlah saya kata saya nak pro sangat budak sekolah sukan ni, tapi budak sekolah sukan ni dengan training mereka pagi petang
buat gym, pemakanan mereka dan sebagainya, memang kebanyakan under 19 ni budak sukan lah. Sepatutnya lah. Core players daripada... bukan sepatutnya, memang dia pun. Dan saya rasa kalau cerita under 19 ni, player yang paling legend sekali Saho lah. Okay. Saho tu kalau tuan-tuan nak tahu, main under 19 ni sejak daripada form 2. 14 tahun. Tapi masa tu dia tak ada regulation lagi lah. 14 tahun tak boleh main dan sebagainya kan. Tak ada minimum age. Dan saya rasa Saho ni daripada 6 under 19 yang saya bawa tu, saya rasa 5 kejohanan under 19 tu dia main. Dan tapi kita tetap juga melihat kepada talent-talent di luar. Okey, antara talent yang di luar ni adalah budak-budak AFAD, budak-budak JLJ. Macam Pak Tam, Syafi'i pada ketika itu yang kita juga bawa lah masuk ke dalam under 19. Dan yang paling menarik sekali adalah cerita Dugro lah. Dugro ni ceritanya ketika kami pergi ke Perlis. Ketika tu pasukan Penang sedang warm up. Dan kita tengok, Penang ni ada Fijian lah. Kan? Dan kejohanan apa tu? Kejohanan macam Perlis Open macam tu je. Jadi Dugro ni mewakili Penang. So kita pun pergilah approach masa tu Coach Maer saya rasa. Kata Arwah Maer juga. Dia kata, Coach Maer, ini Fijian ke lokal? Lepas tu dia kata, ni lokal. Dia kata, ini apa ni, Danish ni, budak Sungai Petani. Danish Warren. Danish Warren. Pada ketika tu Dugro ni masih tak pandai main lagi lah. Tapi disebabkan sizing dia dan sebagainya, dan yang paling penting saya tengok dia boleh lari lah. Okey, jadi saya pun ambil dia masuk dalam under 19. Dan bila kita main di Brunei tu, Dugro ni masa tu jadi macam orang ambil gambar dengan dia apa semua, sebab dia orang ingat this is not a local player kan, ataupun mungkin kita import bawa masuk ke macam tu lah. Dan starting daripada situ lah saya rasa Dugro dapat main dengan Cobra dan sebagainya. Dan dia perform not bad lah, sebab arahan saya, dapat bola, you tak payah pass, you tak payah apa, you lari je sampai you kena tackle jatuh, kita ajar dia untuk setting for rucking. Itu je. Itu je. Jadi sebab masa tu Dugro baru sangat berkecimpung dalam rugby. So maknanya that was the first international tournament untuk Dugro lah. Untuk Dugro. Dan bila defend saya ingat lagi, dia akan ada 2 player yang akan support dia kiri kanan. Sebab masa tu Dugro tackle pun tak apa pandai lagi. Saya ingat lagi. Dan under 19 ni juga alhamdulillah lah saya boleh develop seorang pemain saya, itu Kaduk lah. Kan, jadi Kaduk ni kalau tak salah saya 2 kali under 19 dia jadi assistant coach saya lah. Walaupun tak ada, walaupun belum ada apa, tapi I can see the credibility untuk jadi seorang coach tu ada pada dia. So saya bagi pendedahan awal. Actually untuk Kaduk ni sebenarnya dia tak ada dalam team pun, tapi kita bawa dia guna duit kita sendiri, beli tiket untuk dia pergi, bagi exposure awal sebagai coach. Dan alhamdulillah lah dia jadi coach. Itu sebab saya nak claim juga sikit. Masa mula-mula NRDP nak hantar 4 coach ke New Zealand latihan Iron, ramai orang push saya suruh hantar Kaduk. Jadi saya pun kata okeylah, tak apalah. Kita ikut based on recommendation daripada beberapa orang pergi hantar, dan terbukti pilihan tu tak salah, sebab tahun lepas Kaduk dah bawa tim MSS Selangor jadi johan MSSM Malaysia. Jadi maknanya the investment dan kepercayaan yang diberi oleh Cikgu Naham mula-mula sebagai assistant coach zaman dulu masa under 19 sehingga dan sebagainya telah menunjukkan bahawa dengan cukup exposure, latihan dan sebagainya, kita boleh develop bukan saja pemain tapi jurulatih. Jadi itulah maksudnya under 19 ni pada ketika tu bukan saja develop player, develop juga jurulatih muda, talent scouting juga berlaku, bukan saja ni, tapi di mata-mata tempat kita pergi memang kita scout player. Betul, bagus tu. I think that template yang saya sendiri guna semasa saya handle NRDP untuk program under 19 tahun 2019. Jadi kita buat template yang sama, sebab saya rasa masa tu kita di NRDP kita selalu berbincang program yang sesuai, bukannya yang the best, tapi yang sesuai untuk konteks rugby di Malaysia. Betul. Okey, jadi seterusnya Cikgu Nak, the main item yang kita nak discuss, ekosistem. Pertama, dia ada 2 perkara. Satu, ekosistem. Yang kedua ialah rugby education. Jadi banyak orang sebenarnya hantar mesej pada saya, minta Cikgu Nak cerita pasal rugby ekosistem dan rugby education. Okey, kita go to the first one is
rugby ecosystem. Okey, kita nak cuba pick your brain on this topic. Okey, baik. Okey, rugby ecosystem ni dia sebenarnya it's not about rugby sajalah. Form team, pergi lawan, then menang, you sonok, that's it, bukan. Kan? Pada saya, you tak menang pun tak apa. Sebab contohnya ada sekolah-sekolah yang saya rasa kalau dia nak jadi Johan Malaysia tu, kalau nak cakap 5 tahun lagi mungkin dia takkan berjaya pun. Dalam 10 tahun pun mungkin dia takkan berjaya. Sebab ekosistem dia tu mungkin tak cukup lah. Okey, jadi apa yang kalau boleh saya nak bagi tahu tentang ekosistem ni adalah yang pertama sekali apabila saya jadi advisor lah kepada kejohanan Super School Rugby ni. Okey, dalam nak memilih sekolah-sekolah ni, okey, itu yang mula keluar perkataan ekosistem ni. Okey, bermaksudnya kita bukan lihat tim tu kuat. Pada ketika tu memang ada tim yang sangat kuat, yang selalu champion dan sebagainya, tapi kita tak pilih. Jadi mereka ni macam marah kat kita lah. Kenapa kita tak pilih kan? Sebab dia rasa kan the criteria should be dia orang based on kuat tak kuat. Tapi ekosistem tu kita melihat kepada yang pertamanya, dia memang ada development team. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sebab ada juga sekolah-sekolah ni develop certain batch je. Certain batches, yang lain tu dia tinggal, lepas tu 2-3 tahun baru keluar balik batch yang lain. Itu pertama. Yang keduanya, dia mesti ada kumpulan kejurulatihan. Bukan saja seorang dua coach, tapi mungkin ada alumni dia yang datang tolong dan sebagainya. Yang ketiga, support. Bukan saja support daripada sekolah, tetapi juga support daripada luar, parents. Dan sekarang kalau Haji tengok, banyak parents punya team yang saya rasa fenomena ni dia bermula daripada Semasyo lah. Ya, dia panggil parent support group. Parent support group. Kan sekarang ni kalau pergi ke mana-mana kejohanan pun tak payah risaulah pasal makan budak. Memang kita tengok makanan ni macam-macam. Okey, yang ketiganya transportation untuk dia pergi dan sebagainya. Okey, jadi itulah yang kita lihat sebagai yang kita panggil ekosistem kepada pasukan itu. Dan kita juga sekarang ni juga tengok bahawa dalam tim rugby itu sendiri, dia perlu ada satu support system di kalangan budak yang akan manage tim tu. Kan contohnya bila berlaku injury, ada orang yang akan masuk jaga. Bahkan sekarang ni kita tengok jersey dia didesign sendiri oleh tim itu. Yang paling penting sekali, macam mana dia orang sekarang ni, pelajar-pelajar ni dia boleh cari sponsor untuk pasukan dia kan. Kalau Haji ingat dulu pernah masa di Bangkok 7 tu, pasukan SBP pergi tak ada bajet, tapi setiap pemain yang kita pilih cari sponsor sendiri. Yang itu jadi masalah saya. Sebab ada nama SBP, NRDP, orang beranggapan NRDP akan sponsor. Sebab dia tak tahu the arrangement between SBP. Masa tu Cikgu Naha jadi pengetua semesti. There are certain thing yang SBP akan tolong, tapi certain thing boleh gunakan SBP NRDP punya facility macam doktor dan sebagainya. Tapi ada sebahagian yang kena cari duit sendiri. Yes. Even tiket pun kita cari duit sendiri. Dan saya rasa itu antara pertama kali lah pemain yang terpilih itu akan berurusan dengan alumni ataupun pihak sekolah PIBG dia untuk mencari dana bagi menampung. Saya kena soal dengan MSN tau, kenapa tim NRDP kena bayar. Tapi berjaya Haji. Kita punya program rintis lah berjaya. Jadi inilah yang dan tim pun perform dapat nombor 2. Jadi inilah yang sebenarnya yang kita nak. Rugby ni akhirnya dengan ekosistem yang ada tu, dia bukan menang ya, tetapi contohnya dia different akan aspect. Membentuk orang kata jati diri, karakter pelajar tu dan sebagainya. Jadi itu yang kita katakan sebagai ekosistem tu. Dan kalau nak cerita tentang ekosistem ni, saya telah ada satu modul lah yang saya telah bina di SMK Abi Perlis ketika saya menjadi pengarah. Okey, di SMK Abi ni saya buat kajian. Saya tengok tak pernah jadi champion Malaysia. Adalah champion game kecil tu. Okey, asrama ada asrama, tapi tak ada budak masuk. Adalah budak rugby sikit-sikit. Budak dah pelik tak ada asrama. Dia macam hidup segan, mati tak mau je.
Lepas tu apa lagi? Kita tengok, kita tanya tengok budak dia. Yang budak Abi ni saya kata ada ke yang jadi lawyer ke, jadi doktor ke, jadi apa? Tak ada. Habis lah apa? Tapi banyak budak-budak dia yang survive. Yang ada perniagaan, jual telefon, yang ada yang ada apa series of cafe dan sebagainya. Jadi saya duk berfikir bagaimanakah satu ekosistem yang saya duk cakap ni saya boleh buat di sekolah Abi tu supaya orang boleh datang tengok bahawa saya bukan cakap kosong. Bahawa benda ni boleh dibuat dan akhirnya dia akan dapat membentuk satu pasukan yang baik dan juga karakter pemain tu sendiri. Jadi di asrama tu kita telah buat cafe, kita telah ada barbershop, kita juga ada green screen studio ni, kita juga ada bilik life coach, kita ada bilik fisioterapi, kita ada apa yang dipanggil gym, kita ada juga bilik untuk mereka berbincang, discussion room, dan kita ada juga gymnasium. Jadi inilah ekosistem yang telah kita bina daripada awal. Bukan saja budak tu akan main rugby, tetapi dia akan dapat skill menguruskan kafe. Bahkan ada yang dah bertaraf barista pun, budak Abi ni. Jadi kita harap bila dia main rugby tu, secara tak langsung sekarang ni Haji tahu apa yang berlaku. Orang Kelang Valley dah start masuk ke sekolah Abi. Untuk bawa anak dia main rugby. Maknanya dia sanggup hantar anak dia ke Perlis. Hantar ke Perlis main rugby. Yang bagusnya sekali, parent-parent daripada Kelang Valley ni telah jadi main support. Abi nak pergi tournament tak cukup bas, tak cukup duit nak sewa bas, dia orang akan support. Jadi ekosistem tu lah yang sebenarnya saya lihat, dan saya juga lihat baru-baru ni 2 tahun dah Abi telah berjaya membuat kejohanan Abi Tens yang disponsor oleh alumni-alumni dia, yang ada kafe, yang ada barbershop, yang ada kedai phone dan sebagainya. Kan, jadi itulah yang saya namakan ekosistem. Bukan buat tim menang seronok, tapi budak-budak tak ada dapat apa-apa. Tak ada hala tuju dia. Tak ada hala tuju dan sebagainya. What's next after school dan sebagainya. Jadi kalau you nak tahu ekosistem, Super Rugby itu adalah ekosistem yang kita nak lihat, kena ada baru kita akan ambil. SMK Abi, pergilah tuan-tuan tengok di SMK Abi, itulah dia ekosistem yang boleh pun dibuat. Bukannya sekolah asrama penuh, bukan sekolah premier, tetapi sekolah kampung je. Bahkan nama dia pun sekarang ni ACS, Abi Country School. Ada rebranding. Dah ada rebranding dah. Jadi itulah yang saya nak tengok rugby ni. Dia bukan saja ni, tetapi dia adalah satu medium untuk membina komuniti. Daripada peringkat sekolah, Cikgu Naha sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dah dapat buat, sebab beliau adalah orang number one person in Perlis. Dia boleh push idea dia dan telah terbukti. Selepas 2 tahun terbukti, dan harap bila dia dah pindah ke Putrajaya, benda tu berjalan lah. That is the next thing that kita harap akan berlaku. Bukan maknanya Cikgu Naha pindah sini, benda tu terbantut. Sustain lah. Kena sustain lah. Kita dah start lah kan. Tapi kalau mati tu saya pun kecewa jugalah. Tapi nampak gayanya macam benda tu dah nampak boleh berjalan. Baru-baru ni pun dia ada buat kejohanan. Pemain-pemain dia pun dah ada mewakili pasukan yang muamalat yang menang baru-baru ni, corporate rugby, muamalat corporate super rugby. Kalau tak salah saya lah, kalau salah minta maaf, ada 3 orang budak Abi di dalam tim yang champion tu. Jadi maknanya benda-benda tu perlu diteruskan, dan kita kena faham, bila macam Cikgu Naha ni, masa dia di Perlis 3 tahun. So bila dia tinggal, dia pindah ke Putrajaya, kita nak tengok benda tu berjalan lagi terus. Bukan maknanya bila tak ada sebahagian orang ni masa dia saja. Bila dia keluar, tak jadi apa. It's not about Cikgu Naha punya achievement, it's about the legacy yang Cikgu Naha tinggalkan di Perlis. Legacy dia tinggal legacy dia di Semesti pun ada, di Star, semua ada. Legacy di Semesti tu menganjurkan kejohanan lah, 100 lebih tim. Saya dapat kontrak daripada SBP tapi Haji gak untung sebab jual t-shirt. Dia kira untung je, dia tak kira kita modal. Dia tak kira kita sponsor tournament tu berapa puluh ribu. Jadi biasanya itu, orang semua tengok untung, dia tak tengok investment sebab nak tolong dia. Dan masa tu pun, ni cerita pasal SBP 7. Masa tu dia 2 perkara. Pertama kali
SBP, kejohanan SBP ditukar daripada 10 ke 7. 7. Jenuh saya nak convince pengarah SBP tukar ke format 7 sebab saya nak selaraskan dengan NRDP hala program. tuju NRDP. NRDP. Sebab NRDP ni nak sediakan pemain pelapis ke pasukan kebangsaan, dan budak-budak di asrama penuh ni kita nak dia biasa main 7 supaya kita boleh dapat player yang lebih bagus untuk dimasukkan dalam program NRDP Elite Program. Itu satu. Yang keduanya, banyak orang tak tahu, mulanya kejohanan rugby sentuh perempuan SBP bermula di kejohanan SBP 7 di Semesti sehingga sekarang. Kalau tidak, tak ada budak perempuan sekolah asrama penuh main rugby walaupun dalam bentuk format rugby, touch rugby. Mula dengan 20 pasukan wanita, 40. tahun kedua jadi 40. Sekarang ni saya tak tahu, mungkin lebih pada tu. Jadi tapi maknanya dia dah asing lah, dia tak buat sekali lah. Sebab dah ramai sangat. Ramai sangat. Dia dah ramai sangat sebab tak ada tuan rumah yang boleh mampu dia orang mungkin tak terror macam kita lah. Cikgu Nah dia boleh buat lelaki dan perempuan SBP sekali. Perempuan 40 tim, lelaki 50 ke 60 tim. Lelaki boleh kata semua sekolah ada lah. Semua sama pun ada. 69 tim lah. Jadi benda-benda ni kebanyakan orang tak tahu perkembangan yang Cikgu Nah dah buat. Of course saya ni ekstra saya. Dia telefon, Jamal tolong ni. Sama juga masa dia jaga under 19. Pagi-pagi datang office saya. Sebelum saya pergi office dia dah tunggu kat bawah. Sebab nak minta tolong T-shirt. tim under 19 pergi ke Brunei tak ada pakaian. MRU nak bagi 4 light t-shirt. Datang jumpa saya, dia dengan pengurus dia, Cik Pak Lan duduk, betul buat cerita sedih. Saya pun telefon ada ni, minta dia sponsor. Dia setuju, tapi akhirnya dia tak sponsor, Selbos kena bagi semua. Tanggungan Selbos. Lepas tu bukannya dapat t-shirt saja, sepersalinan daripada stokin dan macam-macam lah. Worth about 40,000 punya barang untuk tim pergi ke Brunei, main di Brunei. Itulah. Jadi we go a long way back lah untuk ni. So itu tadi Cikgu Nah dah terangkan what he meant by rugby ecosystem. It is the support group and ke mana? It is not about just playing rugby. Ecosystem ni is not about playing rugby. It is developing support, developing budak ni pada what's next after rugby dan sebagainya, macam-macam. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang rugby ecosystem ni, boleh contact Cikgu Nah, dia boleh jadi consultant. I think dia dah pergi beberapa sekolah cerita pasal ni, antaranya di sekolah menengah kebangsaan Jalan 3 dan sebagainya. Banyak I think. Kita dah share lah benda-benda ni. Share dia ni. Macam Jalan 3 ni dia berjaya dari segi performance dan sebagainya kan. Tadi kita bawa Abi masa tu, pengetua Abi share. Kita mungkin takkan berjaya macam dia lah, champion di Paris dan sebagainya. Tapi kejayaan kita create dari satu segi pula. Kan. Dia kalau boleh saya sambung sikit lah kan tentang rugby education ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke sekolah Abi ni, yang akan menyambut tuan-tuan dan perempuan adalah pelajar. Dan pelajar ni lah yang akan menerangkan apa dia ekosistem di sekolah tersebut dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah pada saya rugby education lah. Sebab kalau kita tengok di negara-negara lain, kalau kita kata dia nak develop karakter pelajar dia, New Zealand macam mana dia nak develop jati diri orang dia, sayangkan negara dia dan sebagainya. Benda-benda ni saya nampak dia develop melalui sukan je, melalui rugby je. Sebab tu di sekolah-sekolah dia, kalau kita tengok, dia bukannya peduli sangat budak ni dapat A, B, C ke apa ke. Tapi kalau kita sembang dengan parents dia, ya kan, yang membanggakan dia, yang pertama sekali, anak dia boleh duduk dalam tim. Tak kira lah tim C ke, tim B ke, tim A ke, dia punya sembang dengan kita tu macam anak dia dah wakil All Blacks. Kan. Kemudian dia punya target, dia kata, my son within the secondary school must be able to represent the school lah in the rugby team. Tapi kalau boleh jadi captain lah, memang lagi hebat lah. Bukan satu kampung, satu daerah lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi New Zealand, di depan rumah dia tak pasang bendera New Zealand tu, tapi dia pasang bendera All Blacks.
That's why I come to the fact that better people for better All Black. Jadi nampak begitu mudah sekali bagaimana mereka membina apa jati diri komuniti mereka. Jadi ini benda-benda yang mungkin kita tak boleh buatlah di Malaysia, tetapi kita boleh buat secara dikit-dikit lah dengan rugby di Malaysia ni. Cikgu Naha dah masuk touch into rugby education. Sebab dia sebenarnya rugby ecosystem dengan rugby education ni berkait rapat. Dia macam twin. Okay. Kita boleh cerita sikit pula the rugby education part of it. Macam Cikgu Naha cakap, di Malaysia ni bukan tak boleh buat. Kita sebenarnya the last 5-6 tahun dah nampak ada rugby ekosistem dah jalan, dah mula berjalan. Dia belum tahap yang cemerlang atau the maximum. Dalam tu bila ada rugby ekosistem, rugby education pun dah ada. Apa yang saya buat dengan kita buatlah, kita buat dulu melalui NRDP. Sebab kita bila ada NRDP, kita ada satu platform program kebangsaan. We were not talking about main rugby aja. We were talking about a lot of things. Pathway, budak punya academic pathway, budak punya rugby pathway. We were talking about rugby education. The word kita normally talk about when we were sitting together masa tournament malam. Masa kita pergi tournament kat luar ataupun kita pergi ni, kita tak cerita pasal, bukan cerita, oh jom kita nak pergi shopping ke, tak ada. We were sitting down, we were talking about rugby. Saya ingat di Bangkok 4 malam, siang memang saya buka Padang. Malam saya, Naha dengan Chot. Kita orang duduk satu kafe sebelah hotel. Sebelah hotel tu. Keliling kafe tu, masaj kepala. Bersepah depan hotel. Tak masuk pun, lalu tengok ya. Kita duduk dekat kafe, we were talking about rugby punya cerita. What we need, apa yang kita patut buat. Dan itu yang timbul cerita yang the first night, Naha kata, besok pagi kita buat assembly. Dan every day assembly kat sebelah swimming pool, semua orang datang, turun dengan semua, and the management semua ada dengan doktor Mawel. Dan malam kita ada kita kata actually bukan briefing, debriefing dengan all the team management apa masalah sebenarnya. So we were talking about what we need to do to educate our players. Masa tu kita ada 6 team, satu team tu ada 12 orang. You imagine berapa ramai kita bawa. Dan rugby education yang we were talking about is not only for the players. Kita kadang-kadang lupa. We talk about players, kita talk about the management as well, the coaches, the managers, semua kena educate. That's why dalam NRDP the first 2 years tu jenuh kami nak educate bukan saja player tapi pegawai. Itu yang kadang-kadang pegawai ni degil, tak nak dengar cakap. Itu yang kadang-kadang kena tengking je. Bukan apa. Tapi after some time they get to know what you are talking about. Yang dia punya apa kata orang tu penghujung dia, kita kan nampak masa di Bangkok. Masa di Bangkok we could see that senang kerja kita. Pagi pergi Padang, kita orang pergi Padang bertiga naik taksi pergi, semua dah set, everything dah set. Malam even the pegawai yang pergi Bangkok tak ada masa nak pergi massage dekat depan hotel tu. Itu dia. Jadi let's Cikgu Naha cuba touch tentang rugby education mengikut pandangan Cikgu Naha. Okay, one thing lah, saya tengok sebenarnya bila kita bercakap tentang rugby education ni, kita pun lack of ideas apa kita nak buat dan sebagainya. Dan of course lah, kita punya international exposure pun bukanlah bagus sangat. Sebab kalau kita pergi pun, bukan kita boleh attach dengan pasukan All Black tu, tengok apa dia buat dalam dressing room dan sebagainya. Tapi one thing lah, saya tengok pada ketika itu adalah Bunga Raya Sevens. Tim Bunga Raya Sevens ni saya tengok they are very properly organised. Kan, dengan dia punya apa tu, bayangkan pergi Korea tu bawa apa tu tempat gantung baju dengan hanger apa semua, gantung jersey apa semua, kasut disusun dengan elok. Apa tu dalam kompartmen Coleman tu, air apa sebelah sini, air mineral di tengah, coklat di sebelah tepi. Dalam Coleman pun very organised. Very organised. Dan pada ketika tu kita tengok tim kita ni NRDP very messy lah saya katakan. Bahkan ada budak yang bawa boot dalam beg plastik. Kan pergi main di Korea ni bawa boot dalam beg plastik. Masa tu Cikgu Naha menjalankan tugas Nazir lah. Nazir lah tengah ni. Jadi kita kena observant lah. Jadi bila kita tengok benda tu, nampak
budak ni nanti dia akan graduate pergi ke Bunga Raya 7 ataupun Bunga Raya 15 whatsoever lah, rencana dia ada lah kita kata kan. Tapi kalau di peringkat awal ni kita tak educate dia orang dengan benda-benda macam ni, susah nanti. Contohnya macam Eddie lah pada ketika tu, dan jangan lupa kawan kita Profesor Siam juga masa tu manager. Kan, manager. Dan saya yang saya terharu sekali, yang saya rasa bukan budak yang kena educate, management pun kena educate. Sebab pada ketika tu saya tengok Siam ni angkat mineral water. The team manager of the national manager team tu, national team tu tak pernah saya tengok angkat mineral water tu daripada stadium tu, pusing track tu sebab mana boleh cross padang kan. Saya kata ini something yang saya kena educate lah yang junior-junior ni kan. Jadi daripada situlah kita start buat modul. Jadi selepas itulah saya ingat Hakim joke, kita punya joke tentang Coleman pasang sport rim tu. Kan, sebab masa tu memang kena marah lah sebab tak buat Coleman dengan alasan susah. Susah nak naik kapal terbang buat Coleman kan. Jadi memang dia kena bawa ais dalam beg plastik. Bawa ais dalam beg plastik. Jadi memang kena basuh lah pada dia tu. kalau Hakim tengok orang yang report pada saya tu ialah Naha, Dr. Saidon dengan Dr. Naim. Dia lapor kepada pengarah NRP masa tu. Dia tunjuk. Tu dia tengok Hakim. Jadi betul. Maknanya ada kita masa tu ada 2-3 orang bukan nazir ataupun orang yang kita panggil observer yang akan monitor semua pergerakan ni. Betul. Bahkan kita punya persiapan tu tak cukup sampai ada satu kes budak kita ambil coklat budak Bunga Raya Perempuan di Bangkok tu. Jadi maksudnya kita tak prepare betul-betul. Jadi sampai budak kita pergi ambil coklat jadi isu. So saya kata ni tak boleh jadilah. Jadi that's why lah kita start buat modul apa semua. Dan daripada situlah nampaknya start proper lah. Start proper lah team NRDP ni proper sebab ada education tu. Itu yang basic lah. Tapi yang macam kita buat life course dengan budak dan sebagainya itu lagi extra lah. Dia basically dalam education ni banyak komponen. The values budak. Jadi kita kena Haji lagi satu ingat Haji, kes sponsorship yang budak pakai topi. Itu pun kita educate juga kan. Sebab dari segi sponsorship masa tu kita hantar, saya ingat kes tu tim Malaysia pergi ke Paris World Game pertama kali. Tim management dengan bangganya ambil video hantar ke Malaysia. Saya tiap-tiap hari bila tim keluar tiap-tiap boleh satu hari 3-4 kali kontak diorang, dengan bangganya tim manager hantar video tengah training lah, prepare sehari sebelum tournament. Dalam video tu tengok ada seorang budak pakai topi, menggunakan topi tu dengan prominently tunjuk brand satu brand rugby lah. Yang bukan sponsor kepada tim. Terus on the spot saya telefon daripada KL, telefon pakai WhatsApp call lah masa tu kan. Kenalah. Terus dia orang tak berani. Lepas tu baru berhati-hati. Sebab the point is kita nak educate the team manager untuk jaga kita punya sponsor. Respect tu kena. Benda yang sama berlaku selepas tu di China. Insiden ni berulang kali. Jadi kita kena sentiasa monitor dan betulkan. Yang sedapnya sebelum dia pergi China untuk kejohanan Asia Rugby Under 18. Selepas final Malaysia menang, dia orang dah happy-happy. Ada seorang pegawai bagi budak-budak baju t-shirt lambang satu syarikat. Itu tak apa. Dia ambil gambar, dia hantar kat syarikat tu, masuk dalam Facebook. Walhal kita ada sponsor, yang sponsor tim tu pergi ke China. Company tu ialah stepping tape punya company. Baju tu ada logo lambang company yang stepping tape yang brand lain. Apa berlaku? Jenuh. Iyalah. Company yang sponsor tu telefon pegawai NRDP. Jadi bayangkan tu. Tapi benda yang samalah. On the spot, malam tu dapat panggilan telefon daripada KL ke China. Team manager jenuh. Menang Asia Under 18, Asia Rugby Under 18 7 boys. Balik Malaysia tak berani nak minta hadiah. Sebab satu kesalahan besar. Sampai sekarang cerita tu kalau manager jumpa saya, dia kata dalam keterbang tak tidur. Masa China malam tu tak tidur malam. Nak fikir kena jawab. Tapi the point is
we have to educate not only the player, pegawai nak kawal keadaan. Ya, ya. Sebab kita bila ada sponsor, kita kena jaga sponsor. This is part of rugby education kita kata. Ialah tentang sponsorship. Itu ada yang lain. Jadi banyak perkara ni. Untuk player ni macam-macam. Dia punya tingkah laku dan sebagainya. Satu lagi contoh yang rugby education yang kita implement, budak under 16 nak pergi Perth. Kena tangkap isap okok masa training, final training camp nak sebelum pergi Perth, kena tangkap isap okok 4 orang. So what do we do? Nak keluarkan dia tak boleh pasal 2-3 hari lepas nak pergi Perth. Tak apa, pergi dulu. Tahun berikutnya kita tak panggil budak tu. Bukan kita drop dia, kita denda dia setahun tak main. Hukuman dia. Sebab kita cakap dengan dia, isap okok ni is a no thing in rugby. Nak isap okok tu macam ni. Now, selepas tahun kita panggil balik budak tu, bercanak dia main. Dia dalam tim yang menang under 18 tahun 2019, dalam tim yang dapat nombor 2 Asia School. Selepas tu dia wakil Malaysia. Wakil Malaysia, tapi sekarang ni saya tak tahu. Dengar last kali saya dapat tahu dia masuk polis. Baru menang intercontingent, dia baru masuk polis. Jadi these are all the education yang kita buat sebab kita nak bentukkan pemain-pemain tu. So ada lagi Cikgu Nah pasal rugby education yang Cikgu Nah rasa kita boleh ceritakan. Banyak lagi lah. Dia sebenarnya sesuatu yang sangat susah lah nak kita sampaikan. Sampaikan satu, tetapi menjadi amalan tu. Sebab dia sesuatu yang tak pernah dibuat di Malaysia sebelum ni. Kita kata main hentam kromo. Sebab pada ketika itu pada kita kalau menang tu kau buat salah apa pun tak apa, sebab kau dah menang. Kan, tapi kita tidak mahu. Sebab apa? Saya tentang cerita rugby education ni saya satu perkara lah. Dulu kan Haji host Malaysia 7. Saya jadi LO Samoa. Ya. At malam rupa pun jangan Samoa lah. And then ada apa? Samoa pernah buat saya special haka tu untuk tank saya punya servis pada dia. Tapi yang saya nak sentuh di sini, ada satu malam tu lepas habis lah, semua tim boleh masuk Hard Rock Cafe di Concord Hotel KL free of charge. Memang kita dah arrange lah. Free of charge tu tuan-tuan faham lah kan. Tim-tim lain ni semua minum beer lah. Mabuk bagian gila lah. Taklah juga mabuk. Tapi New Zealand ni tuan-tuan, they are asking me to buy them mineral water. Betul. Kan? Jadi saya kena pergi ke 7E, ada 7E rasanya dekat situ. Beli mineral water tu bagi kat dia orang because they want to enjoy the music dalam hard rock tu tapi tanpa minum beer. Tuan-tuan bayangkan, itulah sebenarnya impian saya. Budak rugby ni kalau boleh, kalau dia main Malaysia ke main apa ke, disiplin dia sampai level tu lah. That's why New Zealand ni kan, kalah ke apa pun saya tetap idol dia lah. Dia punya values tu. Sebab kita dah pernah tengok dia depan mata kita. Kan sampai macam tak minum beer. Saya kata suruh saya dulu pergi beli mineral water. Belilah 12 botol, bagi seorang satu. You just imagine that tuan-tuan. Ini mungkin tuan-tuan tak pernah hadapi, tapi saya lillah ta'ala lah saya kata memang betul. I think touching on that, saya ingat ada satu tahun yang Malaysia 7 ni, sama juga lepas final, bila All Black menang, Tan Sri Halim saat invite the All Black-nya team a special dinner dekat Italian restaurant di Sheraton Imperial. Jadi saya pun dijemput lah antara orang yang ni. Dia jemput dinner tu kawan-kawan Tan Sri Halim, geng-geng Mekoba, saya dan tim All Black saja di Italian restaurant. Macam Cikgu Nah cakap, saya depan mata saya sendiri tengok. Bila masuk situ, player New Zealand ni All Black, bukan budak-budak sekolah. Nak minum beer, dia tanya dengan Gordon Tietjen masa tu. Minta kebenaran Gordon Tietjen dah lepas habis tournament dah johan nak minum beer. Then Gordon Tietjen kata apa? Okay, one glass. Ikut. You are talking about All Black-nya player that level, lepas tournament dah menang. Malam tu Tan Sri Halim kata order what you want.
Jadi maknanya education dia, value yang telah diterapkan Sangat dalam strong. All Black sangat kuat, tak payah nak ni. Hmm. Jaya, cuba bayangkanlah kalau player-player kita lah. Boleh buat macam tu. Ha. Oh. Dia lagi curi-curi nak ni. Macam saya kata lah yang soal ukuk tu kan. Dia curi-curi dalam, kena tangkap dalam bilik asrama di College 2 UPM. Saya cakap itu betul, tak ada bohong. Jadi tapi kita kena ambil tindakan nak ajar dia. Kita tahu kalau separuh orang he's a good player, the next year kita ambil dia, tapi kita tak nak sebab itu adalah denda nak ajar dan nak educate dia. One of the thing yang kita buat ialah di antara pegawai-pegawai yang jaga budak-budak umur 20 ke bawah ni, kebanyakan ni cikgu. Yeah. Why cikgu? Because cikgu ni dia tahu kenapa pentingnya nak educate budak, bukan saja main rugby tapi benda-benda lain dalam kehidupan. Tapi Haji, paling susah sekali sebenarnya nak educate coach. Ya betul. Kan, nak educate coach sebab coach ni some of them lah. Dia memang lagi hebat pada kita lah. Kan. Cuma saya nampak satu je lah, budaya di Malaysia ni, coach ni dia sentiasa ada pet players. Yang dia suka. Kadang-kadang kita tengok tak perform pun tapi still akan duduk dalam first seven dan sebagainya. Jadi saya tengok benda ni satu fenomena yang kena trash out lah. Jadi itu juga antara perkara yang menjadi cabaran lah. That's why kalau dululah, kalau dia tahu Haji Jamal datang bawa Cikgu Naha, dia orang memang tak begitu suka lah. Sebab saya bukan ganggu pada ketika tu, tapi selepas itu kita akan tanya pelbagai soalan, kan? Why this player tak perform. That's why saya katakan this is a very hard work kena buat. This is a very kerja yang sangat detail kena buat, sebab the way kita nak communicate dengan dia tu must be in a very professional way lah. Sebab kita tak nak nanti dia terasa dan sebagainya. Tapi at the same time niat kita adalah kita nak educate dia. So I think itu yang saya kata kita cover banyak lah tu, education ni tadi. Jadi tu yang saya kata Cikgu Naha dah buat kerja penaziran ni dalam bidang rugby ni, dia dah buat sejak tahun 2017. Bila baru-baru ni dia beritahu saya, Haji, saya kena pindah ke Putrajaya jadi di Jemaah Nazir. Saya gelak je sebab dia dah buat kerja penaziran ni sejak tahun 2017. Jadi memang dah. Jadi bukannya kata orang tu bukan bidang dia sebenarnya mengikut kata dia, tapi sebenarnya dia dah tahu buat tu dan dia cuma nak tukar dia punya subjek je lah. Sekarang subjek dia cikgu-cikgu nasib lah. Ada rahsia Haji. Sebenarnya menazir sekolah dengan menazir cikgu ni yang saya duk buat sekarang ni lebih mudah daripada nak menazir tim rugby dengan menazir management dan dengan coach rugby ni. Okey. Jadi banyak kita dah bincang, dah lebih daripada 1 jam. Macam mana nak limit ke 1 jam ni? Itu banyak orang bising episod 1 sampai 2 jam setengah. Ini saya kata susah kalau kita nak, tapi kita akan pecah lain. Lain masa kita akan bincang, tapi secara kasarnya dah ada. Apa yang kita bincang ni memang saya rasa dapat penonton dapat manfaat ikut cerita. Dan kalau nak tahu lebih lanjut nanti beritahu kita mungkin buat episod lain khusus untuk tu, ataupun sekarang ni Cerebos Sport Channel kita dah mula program baru iaitu apa yang kita panggil komentar rugby. Short 15 minit 20 minit bagi satu isu. Tu ada yang pagi ni kita dah broadcast, jadi kita akan buat in between tu. Jadi Cikgu Naha, last sekali saya nak tanya Cikgu Naha satu je. Ya. Apakah harapan Cikgu Naha untuk masa depan rugby tanah air? Okay. I'm talking about kalau kita lihat sekarang ni kita dah duduk di tier Asia ni. Untuk 15 lah, 7 ni as normal lah, tak ada isu sangat. Sebab pada saya real man play 15 lah. Yes, macam real man drive 3 pedals. Dia tak bawa kereta automatik kan. So it comes to rugby as well lah. Okay, kita tengok at one time kita bawa Brad Mika, kita main di Stadium Bukit Jalil. Pada saya lah yang duduk dalam rugby sejak lama ni, Haji Jamal lagi lama lah, yang ada lagi lebih lama, itu adalah the peak kita boleh lawan Hong Kong, boleh fight, boleh dapat try dengan Hong Kong, dengan Korea. Cuma
dia sama juga environment yang berlaku masa saya bawa under 19. Dia tak boleh nak pergi extra daripada yang dia orang Level perform tu. tu sebab dia ekosistem tu tidak mencukupi untuk dia orang. Tak membantu. Tak membantu. Jadi macam saya dah pernah cakap dulu dengan Datuk Syarul. Datuk Syarul pun pernah tanya saya soalan yang sama. What do you want me to do when I'm the president, dia kata. Datuk, you have to start semi-professional league. At least. At least, saya kata, kalau bukan professional league on the whole pun, at least semi-professional. Yes. Barulah kelab-kelab kita ni akan di-manage secara profesional. Barulah player kita akan main orang kata bukan secara suka-suka ataupun partly saja. Bila ada league tu main, lepas tu break, lepas tu tiba-tiba macam kena katanya, panggil under 15 kena panggil 15 aside punya. Dia kena macam Japan lah kan. Korea pun dia punya league tu dia berlanjutan. So kalau kita tengok sebenarnya pasukan kita ni mampu. Kan macam Angel ada Bas apa semua kan. Sebenarnya kalau kita set the platform tu right, kelab-kelab ni akan respon. Saya ambil contoh baru-baru ni Super Corporate Rugby cukup lah. Kan. Saya rasalah kalau tanpa Super Corporate Rugby tu, preparation untuk team 15 aside ni lagi hancur lah pada saya. Dia tak ada dia macam tak ada warm up apa semua kan. Lepas tu terus nak centralized training, terus nak lawan Korea dengan Hong Kong. Sekarang ni tambah dengan UAE. Tambah dengan UAE lagi. Lepas tu lagi satu pada saya, kita bukan saja kena tengok talent lokal ni, tapi kita kena juga tengok talent yang Fijian ni. Kan maksudnya kalau nak ambil Fijian main ni, dia mesti kena extra daripada lokal. Kan bukan dapat bola asyik tendang je. Kan kalau nak tendang tu suruh tendang pun boleh. Kan tapi dia adalah orang yang untuk menggunakan fizikal dia untuk stress. Jadi ini benda-benda yang kita kena tengok baliklah. Tapi saya at the end of the day, Haji Jamal sangat haraplah, saya percaya kita punya environment rugby ni akan berubah kalau kita ada semi-professional league kita. Betul. Itu memang kena buat. So siapa sekarang ni pengarah pertandingan? Pengarah pertandingan kalau silap saya ialah Cik Faiz, pengarah pusat sukan UPSI. I beg you lah Faiz, kena buat. Kalau you berjaya buat, atmosfer rugby Malaysia ni akan berubah. Percayalah cakap saya. Saya setuju sangat dengan Cik Cikgu Naha. Sebab kalau kita tengok jadual ataupun pathway ataupun progression, progression, the word is progression, pasukan kebangsaan Bunga Raya, dia tak ada sebelum tu. Macam negara-negara Asia lah cukup. Jepun, kita ambil Jepun lah. Sebab dalam episod 1 saya dah cakap hala 7 tu, I was talking about hala 7, kita ambil Jepun as example, yang dalam Rugby World Cup. So there is Piala Agong is bukan kata tak ada, tak bagus. It's not good enough. You have to have extra. Jadi setakat main Piala Agong, macam kata ada orang baru-baru cakap, Mahamba cakap, main 3-4 game itu nak wakil Malaysia is not good enough because you don't have sekurang-kurangnya budak-budak kita yang mewakili Malaysia, dia kena constantly main rugby at high level. Dia bukan main rugby. The word bukan main rugby saja, high level, kompetitif lah, kompetitif high level at least 4-5 bulan. Sama juga macam New Zealand, selain daripada dia buat test matches, dia ada very competitive Super Rugby. So see, this is the thing yang siapa yang patut tengok? Badan Kebangsaan. Saya dah kata MRU, MR atau KLM tak boleh lari daripada tanggungjawab tu. Jadi orang yang dalam exco baru sekarang ni, kita harapkan macam Cikgu Nah kata, Faiz, pengarah pembangunan. Pengarah pembangunan ni bukan jaga peringkat sekolah rendah je atau sekolah menengah. Pembangunan maknanya the whole development of rugby in Malaysia, termasuk pembangunan how to develop the national team. Dan juga pengurusan pasukan high performance. Ini semua benda-benda 3-4 orang exco MR yang patut duduk, sit down, bincang
Dan kalau tak boleh come up with the idea, panggillah beberapa expert. Pakar rujuk. Kita boleh kira expert ke Haji? Belum kot. Kita Semi lah. pengiktirafan Macam semi pro, kita semi expert lah kot. Okey. Dulu 2017 sampai 2019 orang kata NRDP macam-macam. Sebab saya ada 8-9 orang pakar rujuk yang membantu menasihat dan plan kan. Termasuk arwah Dr. Mazlan, Pak Lan, Profesor Dr. Tengku, orang tak kenal, Sonto. These are all kita bagi pakar rujuk. Kita refer pada dia orang ada expert. Saya bukan terror pun. But my job is to organize and get this people to. Jadi apa yang to rumuskan apa yang Cikgu Nah cakap tadi, which I totally agree that there need to be untuk national team. We are talking about national team 15 aside. That is rugby lah. 7 ni variation je. So on that note, macam Nah kata, kita minta Faiz and his team to start seriously look into having a high level, very competitive, at least semi-pro. MRU doesn't have to organize it. Dia boleh, bukan sub. They get people yang mana yang boleh jalankan program tu, jalan. Bukan kata kerana tak ada duit, lepaskan tanggungjawab tu. Kalau tak buat benda tu, sama lamanya macam tu lah. Kita akan cakap kalau kan. Tapi kalau tiap-tiap tahun main kalah agak. So harap tak ada kalau lah lepas ni. Dapat dilaksanakan, insyaAllah akan berbeza lah national team kita. Untuk on that note, Port Rugby telah menjemput Ketua Jurulatih Pasukan Bunga Raya yang sedang bersedia dalam persiapan untuk menghadapi kejohanan tahun ni. Nanti kita dengar tentang apa persiapan yang Coach Lomu akan buat atau yang cadang buat atau dah buat untuk memastikan prestasi tahun ni atau pencapaian tahun ni much better than tahun lepas. Okay, Cikgu Nah, thank you very much for sharing your experience, cerita latar belakang, profile masa dekat Belanga, SMK Belanga. Dan your experience as a coach, national coach under 19 dan sebagainya, and your harapan untuk rugby tanah air. Kita sayang ni rugby ni. Sebab kalau kita tak sayang, kita tak cerita pasal rugby. Kita tak mau cerita lah. Kita baru tahu je. Atau kita kutuk je. We don't want to be people. Kita akan kritik. But kita at the same time yang membina lah. Kita kata membina, orang lain kata kita kritik. Tapi tak apa. But at least we talk about rugby. That is what this podcast is all about. We talk about rugby. You might not agree with us. You might agree. But at the end of the day, you think about it and you make the conclusion. Alright, on that note, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi Cikgu Nah, and then terima kasih pada Jemaah Nazir for having hosting kita, kru kita, tim kita dalam podcast ni, dan kita harap kita akan berjumpa lagi pada masa akan, because Cikgu Nah kita akan panggil from time to time to talk about other things. So, on that note, terima kasih Cikgu Nah. Terima kasih. Okay. Bye-bye.